Orang yang asaskan PAS Kedah, ulama Kedah dia asaskan. Kaya tuan-tuan, masa dia mati, ladang-ladang dia, sehingga menyebabkan semua itu jadi akhirat, tak jadi dunia. Pasal apa? Semua hak dia miliki itu dia buat wakaf untuk tujuan sekolah. Sebab tu zaman kami mengaji dulu, yuran mana bayar? Saya tak bayar yuran juga, tapi sekolah boleh hidup, gaji guru boleh sampai. Pasal dia ada kelapa sawit banyak tuan-tuan, dia ada getah yang banyak, dia ada padi yang banyak. Semua tu untuk supply sekolah, support sekolah. Sekolah tak mati. Sekarang cuba buat tuan-tuan. Oh, buka sekolah menderita juga. Ni saya buka sekolah, nak cari, nak buat satu bangunan seksa, nak mampu tuan. Minta terima boleh lah, tak banyak. RM1, RM2, RM1, RM2, dah buat apa juga. Sebab tu kita tak boleh pergi jauh, sebab kita tak menguasai. Kalau kita menguasai, kita boleh pergi jauh. Kita boleh menang ke Islam lagi mudah. Entah saya minta orang cakap, kita nampak pimpinan-pimpinan kita hebat. Tok Guru Jahadi, Tok Guru Aziz hebat. Tok Guru Jahadi tak apa Tok Guru Aziz. Pasal daripada yang jadi wakil rakyat. Ada pimpinan kita yang tak jadi wakil rakyat. Ustaz Tuan Rahim Tuan Mat. Tentu dia di antara sebab dia tak tanding timbalan presiden. Dia tak tanding. Dia tak boleh tanding. Anak tak ada duit. Tu punca dia. Sebab kalau apa-apa jadi, Tok Guru jadikan suruh dia. Tok Guru bila suruh, dia suruh free of charge itu. Dia bukan suruh bagi duit sekali, nak suruh ni kena pergi ke Jordan, ada ikhwan nak jumpa. Pergi tu pakai duit sendiri. Dia ni bini cikgu, bini dah seorang. Cikgu pula sudah. Nak pergi Jordan pas semua tu keluar tu kena ada 10,000, 15,000 tu tuan. Oh tak boleh. Kalau anda masuk jadi timbalan, mati je nak. Mati pasal duit. Siapa yang matikan perjuangan? Ni kita kata. Lepas tu kita tak boleh pergi jauh kerana kita dah berapa dah. Tuan minta maaf lah. Ketika Tok Guru Jadi pergi baru-baru ni, dia pergi ke UK. Masa pergi ke UK, dia jumpa dengan ikhwan yang terselamat daripada ditangkap di Mesir. Mereka ni bukan pasal lari. Mereka duduk di UK. Duduk tu pasal ada urusan. Nak balik tak boleh pasal dah ada revolusi dan orang dah rampas. Kerajaan dah kena rampas. Dia tak boleh balik. Dia sebut pada Tok Guru Jadi, dia kata lepas ikhwan tak ada orang lain. Hanglah pimpinan Islam yang orang sedang duduk cari sekarang. Hanglah yang Amerika cari, hanglah yang Yahudi cari, hanglah Israel cari. Kami tak ada dah, kami habis. Sebab kami dah kena tangkap belakang. Hanglah pimpinan yang masih ada. Nampak hebat pimpinan kita, tapi duit tak ada. Tak dengar. Mana pergi orang-orang kaya? Mudah saja, kita nak orang beriman kaya. Kalau orang beriman kaya, dia banyak benda boleh buat. Dia boleh tolong, dia boleh support untuk perjuangan. Dan kita pun tahu, tuan-tuan takkan ke mana duit itu pasti untuk perjuangan. Nampak? Setara tak kaya pun bagi sumbangan. Setara tak kaya bagi sumbangan. Dulu saya tengok di Bali, buat kuliah pengajian. Masa buat kuliah pengajian, tuan-tuan tabung berjalan. Tabung berjalan bunyi ketung ketang. 5 kupang. Sampai ustaz tu kata boleh berhenti saat dah mau saya kena ngajak ganggu. Tengok menyumbang, punya nak menyumbang di dalam Allah walaupun miskin. Tiba-tiba harga getah naik. Kaya orang Bali masa tu tuan-tuan. Tabung berjalan juga, ustaz jadi pelik. Tak bunyi ke tu? Tak bunyi, tak bunyi tuan-tuan. Buka-buka kira RM10, RM50, RM5, paling kurang RM5. Pasal harga getah naik, mereka pun menyumbang lebih. Sebab jiwa dah nak menyumbang dah. Cuma tak nak kaya masa tu. Dah ada kaya, dia bagi lebih. Lepas tu saya tak risau kalau tuan-tuan pulun kekayaan. Saya tak risau. Cuma hari ni kita tak dan lah. Pasal dengan umur nak kaya lagi mana lagi. Tak dan Ustaz. Kalau kita mati pergi kecil ada rumah dah lah. Cuma saya cerita dia nak suruh bagi tahu anak-anak. Apa kena kaya? Tak boleh dah miskin-miskin ni. Islam tak boleh kemang kalau apa miskin. Larat tak demonstrasi ya. Tak larat kita pun. Nampak benar. Ni baru ni bila Kasih Ahmad buat panggil kan. Kita pun turun demo. Kasih Ahmad tengok bergelak. Tak ada apa. Cuba kita ada seorang lawyer yang hebat. Kita ada peguam yang bagus yang bersama dengan kita. Kita boleh buka suatu undang-undang, ambil tindakan pada Kasih Ahmad, nak bayar lawyer firm tu nak buka file dah RM5,000 lah. 5 bila sebut dia nak buka file RM5,000 ha?
Sebut 5,000 kita kata tak boleh ikhlas. Kawan tu larat nak ikhlas, tuan Hanifah Maidin larat nak ikhlas. Benar tak dia pun tuan-tuan? Tuan-tuan tak pernah dengar lawyer-lawyer dalam PAH ni mengadu tuan-tuan. Mereka kalau mengadu, dia tak sebut power. Oh tak larat kami duk ikhlas. Nak ikhlas, tak ada apa lagi. Tapi tak larat nak pasal kostum untuk buat tu kena keluar duit sendiri. Nak bela petani keluar duit sendiri. Dahlah lawyer firm yang pada tak bayar, menang pula dapat pada mereka. Dapat pada mereka pula tak bayar balik pada. Lalah mereka pun jadi nak bilang pecah banyak kali. Oh ya, kalau isu-isu kecil tak mau. Tapi kalau kita ada duit, Asyik buat tampil, kita suruh dia kuat. Kita bawa dia ke pendakwaan. Kita minta balik fatwa keluar. Kita ada desakan yang kuat. Di jalan orang tak pandang tuan. Bolehlah buat, tapi sekadar kuatlah. Cuma nak harap orang pandang tak, orang takkan pandang. Tapi kalau kita ada kewangan, kita boleh buat satu pada Rasul Muhammad. Tapi saya kata tadi, kekayaan adalah jalan untuk memudahkan urusan agama. Kalau tidak, Nabi tak akan suruh para sahabat supaya berniaga dan turun berniaga. Ingatlah Abdurrahman bin Auf hampir sama dengan Utsman bin Affan bila mati meninggalkan harta 40 juta dirham. Tuan-tuan, nak tunjuk pentingnya kaya untuk Islam. Tuan-tuan perasan tak kenapa bila Abu Bakar As-Siddiq dia pergi jumpa dengan Umayyah bin Khalaf, masa tu kan ada kes Bilal bin Rabah jadi hamba. Umayyah bin Khalaf duk siksa, Umayyah ni kuat dia, duk siksa. Letak batu atas perut sampai kata pada Bilal, Bilal, ubah batu ni kalau Tuhan hang ada suruh. Apa Bilal sebut? Ahadun, ahad. Dia sebut itu ya. Kan? Tanda apa dia tak boleh buat apa. Dialog tu jadi juga hari ni. Tapi masa suami kita tidurlah hari cuti. Bantai atas perut, tengah hari dah tak jaga lagi. Bini pun kata, abang tengah hari dah oi. Dia pun jawab macam Bilal, ahad maksudnya. Jadi bila tak boleh buat apa, datang Abu Bakar. Kata Umayyah bin Khalaf, bebas Bilal, aku bayar balik duit yang beli Bilal. Oh, aku bebas. Tuan-tuan, ingat Umayyah peduli sangat dengan duit Abu Bakar As-Siddiq. Ni orang tak cerita kat kita. Ingat dia peduli sangat dengan kos yang nak bebaskan Bilal. Ingat Umayyah ni miskin sangat nak kemaruk duit Abu Bakar As-Siddiq. Dah, bukan pasal tu dia bebaskan Bilal. Dia bebaskan Bilal kerana masa itu rakan partner bisnes yang pegang saham banyak dalam syarikat mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar penggerak syarikat, Umayyah bin Khalaf pemegang share, Sofyan Abu Sufyan pemegang share. Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf dan Abu Bakar As-Siddiq ada satu syarikat. Yang gerakkan syarikat ni Abu Bakar. Kalau Abu Bakar merajuk tak mau jual depa berniaga, mampu Umayyah bin Khalaf pasal dia tak boleh berniaga. Dia menipu macam sadik segala-gala pandai. Jadi dia mengharap Abu Bakar menggerakkan syarikat. Sebab tu masa jadi hijrah, orang lain semua dia cari. Abu Bakar yang kata, jangan keluar ikut bisnes kita ni, ikut bisnes kita. Tapi Abu Bakar keluar juga. Tapi nak beritahu, kuatnya Abu Bakar pada masa tu kerana share terbesar syarikat dia pegang. Sebab tu bila dia pergi jumpa, bebas Bilal, terus Umayyah kata, aku bebas. Bayar baliklah harga yang patut dari itu. Maknanya kerana ada kekuatan ekonomi di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sejarah bukti dah, sahabat tak pernah miskin. Yang miskin hanya beberapa orang saja, tapi kebanyakan adalah kaya. Jadi itu usul Nabi tu. Yang ni saya nak suruh install balik, cerita pada anak-anak, cerita pada cucu-cucu. Kita tak ada lah, saya pun tak ada ni. Saya muda lagi, bini baru 2 pun tak ada. Kamu tuan bini seorang lagi tak ada. Jadi maknanya nak suruh cerita pada anak-anak, kita kena kaya, tak boleh dah Islam tak ada miskin. Kita kena kaya, guna jalan niaga, buatlah apa pun yang penting kaya. Tapi dengan jalan yang syar'i lah, bukan jalan yang salah pada syarak dah. Jalan kena betul, kena berniaga sungguh. Sebab Nabi sendiri berniaga yang hebat. Kita kena cerita semua benda ni. Nabi berniaga 23 tahun lama. Nabi berniaga kain dulu. Nabi berniaga kain masa umur 17 tahun. Dia berniaga barang sendiri, dia bawa kain ke Syria, ke Syam. Nabi pergi ke Syam masa-masa tu berniaga kain. Nabi berniaga kaedah auction. Nabi terlibat dalam bisnes 23 tahun. Lamanya Nabi bisnes. Lepas tu barulah Nabi diangkat jadi Rasul. Kena cerita gitu. Berniaga ni sunnah Nabi. Kena kata gitu. Bukan jaga kambing. Jaga kambing ni sunnah juga, tapi terhad.
Jaga kambing ni umur 5 tahun sampai 12 tahun. Itulah zaman Nabi jaga kambing. 12 tahun Nabi dah tak usik kambing dah. Nabi tak usik kambing dah tuan-tuan. Nabi tak jaga kambing dah. Kita tu ingat Nabi jaga kambing ni macam Syawal Ibn Zulqaidah jaga kambing. Bapa Ahmad Al-Bab ni tahu. Duduk kampung Finin Lalat tuan-tuan. Itu dia ingat macam tu Nabi jaga kambing. Dah, Nabi tak jaga kambing macam tu. Dia bukan macam Syawal. Cuma Syawal ni istimewa sikit pasal dapat kahwin dengan anak Mansur Al-Buaya pula. Masyhur Al-Buaya tuan-tuan. Anak dapat kahwin anak orang kaya, Mastura, anak Masyhur Al-Buaya. Itu yang betul. Tapi nak beritahu Nabi tak jaga kambing macam tu. Nabi berhenti jaga kambing umur 12. 12 Nabi start niaga dengan bapa saudaranya. 17 Nabi berniaga sendiri. Umur 20 tahun masa tu orang pun cerita ke Khadijah. Jah, ada satu budak-budak berniaga pandai dia. Hang boleh ambil dia berniaga barang. Dia mesti bawa untung kan. Khadijah wanita bersih tak percaya ke orang tuan-tuan. Tanda dia tak percaya ke orang. Berapa orang datang melamar dia tak minat. Dia dah janda 2 kali tu. Tapi orang datang meminat dia tak layan tu. Datang Abu Jahal. Jawab nikah aku jauh. Jawab dia, cik tak mau, cik cukup lah itu lelaki pun 2 dah mati dan 2 orang tak payah. Abu Sufyan datang, nikah aku jauh. Abang pian tak payah, cik tak mau dah, cik cukup lah itu. Nampak? Nak cerita kat kita, dia punya jaga tak senang terpengaruh dengan orang. Nabi Muhammad nak berniaga, dia tak kata, Nabi Muhammad nak berniaga, dia dah try dulu. Mai try dulu. Kalau Muhammad pandai berniaga, baru boleh. Kalau dia tak hati, duduk mengelak, tak payah. Sebab tu bila dia panggil Nabi Muhammad, boleh berniaga semua? Boleh. Tak apa. Aku bagi hang, seorang boleh tolong hang. Nama Maisarah. Maisarah akan tolong hang. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Maisarah tu laki-laki, bukan perempuan tu. Kata Maisarah tu perempuan pula, Maisarah tu laki-laki. Laki-laki sungguh, bukan laki-laki separuh tak. Bukannya Kak Jah. Tak, bukan. Memang laki-laki sungguh. Maisarah ni pergi tolong Nabi. Balik tu Maisarah cerita Kak Jah, sungguh Kak Jah. Dia berkata Muhammad dia pandai. Dia hubung dengan orang, connecting people, dia pandai makcik-makcik, dia tarik hati pada dia. Siapa duduk tengok dia terpaku, barang tu kira beli terus. Lepas tu barulah Khadijah jatuh hati. Tanda memang Nabi pandai berniaga sungguh. Lepas tu Nabi kahwin dengan Khadijah. Orang kata Nabi lepas kahwin Khadijah tak buat Khadijah kaya. Dia untung jadi kaya pasal dapat bini kaya. Tak, tuan-tuan, ini fitnah terbesar pada Nabi. Nabi tak pernah jadi kaya dengan sebab nikah dengan Khadijah. Nabi kaya kerana dia menggerakkan perniagaan Khadijah. Dialah yang mencipta kekayaan untuk Khadijah. Sebab Khadijah keluar modal, dia tolong usahakan. Ini dipanggil sistem mudharabah, tuan-tuan. Umur 35 tahun Nabi berhenti bisnes. Kerana kalau umur hidup Nabi daripada 12 sampai 35, 23 tahun Nabi berniaga. Umur Nabi berniaga 23 tahun. Orang tak tanya umur Nabi jadi Rasul berapa tahun? 40 sampai 63. 23 tahun. Nabi jadi Rasul pun 23 tahun. Nabi menjadi peniaga pun 23 tahun. Hak ni kena bagi tahu nak-nak. Apa tak boleh miskin dah. Apa tak boleh kata harta dunia ni tak penting. Apa kena pulung dunia. Ni pok dia duk cerita ni pasal kami takut jadi masuk surga merangkak macam Abdul Rahman bin Auf. Kita kata cerita tu tak betul. Abdul Rahman bin Auf masuk surga merangkak itu cerita hadis tu adalah hadis maudhu', tak betul. Katalah hadis tu betul. Masuk surga merangkak, masuk surga jugalah tuan. Apa hal yang masuk surga merangkak? Mana tuan-tuan nak? Masuk surga merangkak, masuk neraka berlari. Dia masuk surga merangkak. Apa yang faham tak? Tapi hadis tak betul. Cerita Sa'labah tadi pun tak betul. Tak ada cerita sahabat Nabi Sa'labah yang Nabi murka pada dia kerana dia kaya. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada cerita tu, tak ada cerita tu bohong. Ni cerita-cerita bohong yang menyebabkan kita lemah. Betul lah dia cerita. Bagi tahu anak-anak balik. Apa kena kaya tu dikul-kul dia kena kaya, kalau apa miskin malau. Apa tak boleh buat apa dengan agama ni? Sungguh tu. Jadi hak ni yang saya tengah tu ajak semua orang. Saya tahu kita tak ada.
Kita tak ada dah. Tapi kita duduk di sini. Tuan boleh tengok perubahan di sini. Dulu Bandar Tun Razak boleh dikatakan tempat yang baiklah untuk orang Melayu, orang Islam kita. Ini sekarang tak tahu. Lebih dah. Saya dulu bangga sikit lah lalu depan MR2 tu lalu kan ada jabat pos jabat PAH Bandar Tun Razak. Lah mana ada lagi? Pasal apa tak ada? Duit tak ada. Dia bukan payah mana duit tak ada. Orang tak payah, tak payah sewa pun tak. Itu cerita. Bukan tak payah pun. Perjuangan ni kalau tak ada duit tu saya bohong. Semua benda kena duit kita. Tetapi kita bawa duit tu pada agama, bukan kita buat duit untuk kemewahan kita. Mewah tu boleh, tapi untuk agama juga. Sungguh tuan-tuan, ini di antara jalan dia insya-Allah. Saya tahu kita tak sempat, tapi saya sebut tadi lah, kita ada anak-anak, ada cucu. Nak beritahu, saya terang ustaz, saya ada mak lagi. Terang ada mak tuan-tuan, terang kita ustaz. Sebab ada mak, kok mana mengandungkan mak juga? Ni ustaz dah gitu. Tapi ada hal sikit telefon mak. Cik ada masalah ni. Cuma mak kita ni baik sikit. Tak tahu. Jawapan dia. Tak tahu. Mak tu lulus sikit. Tak tahu. Lepas tu saya nak nikah seorang lagi. Kita telefon mak kata ni. Ni mak cik nak nikah seorang lagi. Tak tahu. Tanya ayah ha. Tanya ayah. Bagus. Ayah. Nak bagi tahu. Kok mana kita ustaz kita mengadu pada mak ayah. Mesti anak-anak kita akan cari kita satu masa nanti. Tapi kalau kita dapat apa dia benda yang betul, hati kita akan bagi benda yang betul kepada anak-anak. Tidak tu saya dapat. Bukan nak suruh tuan-tuan lepas ni kunun, biangkau sampai tak bayang tak payah. Dan cerita ini kita cukup dengan apa yang ada. Tapi nak bagi nasihat pada orang bawah, kita kena start dengan benda-benda yang baik. Saya berhenti kat dulu insya-Allah pada nak puas kita ada majlis hadis sikit. Dan mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Dan di kalangan saya macam biasa tuan-tuan, di mana-mana saya pergi, saya akan bawa orang sekolah saya tuan-tuan. Ini adalah sekolah yang saya buat di Ampang sana, dekat Tasik Permai. Jalan nak pergi ke Bukit Langat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tahu Bukit Belacan, tuan-tuan tahu lah Bukit Langat. Antara jalan Bukit Belacan dengan Bukit Langat tu, kita ada beri satu tanah, kita buat sekolah tuan-tuan. Sekolah ni kita buat cantik semua lah. Kita naikkan bangunan yang up to date. Semua orang tak nampak Islam ni lekeh sangat. Itu niat saya. Yang kedua pula, supaya tempat ini adalah tempat yang orang jadi bercutanda di kawasan Ampang sana, pusat pengajian. Memang saya buat ni untuk belakang lah. Pusat pengajian kanak-kanak, pusat pengajian remaja, pusat pengajian belia, termasuklah pusat pengajian untuk sahabat-sahabat veteran, abang-abang, ayah-ayah dan semua yang kita buat belakang sini pun. Jadi tempat bangunan dengan tanah ni kita dapat, kita overall cost dia 1.4 juta. Alhamdulillah adalah yang baik hati, yang pemurah bagi. Tapi terang-terang bagi tak cukup lagi 200,000. Duduk cari 200,000 lagi lah. Nak siapkan bangunan ni, nak siapkan bangunan ni dah habis siap, cuma duit tak cukup. Duit tak cukup. Jadi duduk cari juga lah duit kita kan. Sebab saya terpaksa pinjam duit kawan-kawan. Lepas ni kena bayar balik kan. Sebab dah pinjam duit tu kan. Jadi untuk siapkan bangunan ni. Jadi bangunan ni ada alamat dia tuan-tuan. Ni Tasik Permai, susul kampung Tasik Permai dekat Ampang sana tuan-tuan. Dan sekolah ni adalah sekolah tahfiz kanak-kanak. Yang amin dia sekolah tahfiz kanak-kanak. Ada kanak-kanak 3 tahun sampai 6 tahun. Mereka diasuh untuk hafal Quran, diasuh untuk hafal hadis. Budak kecil 3 tahun dah ada 40 hadis. Hafazan sudah ada. Surah An-Naba. Mereka dah hafal An-Naba tuan-tuan. Memang kita tak bagi semua Quran, tapi kita bagi ayat-ayat pilihan untuk mereka hafal. Yalah memang mereka baca tu taklah kemas macam kita baca. Mereka baca tu telur lah kan. Ada budak 3 tahun baca amma tasa'alu telur. Amma tasa'alu telur. Ini ba'in ajim telur. Tapi okey lah telur puak dia baca tak boleh terus kan. Tapi telur tu dari mana dia sebab dia agak jadi susah membaca untuk anak-anak kita. Dan saya masih mencari lagi lah dalam 400,000 200,000 untuk duit posting bangunan, 200,000 lagi adalah untuk